Makanan diproses ada dua, iaitu yang pertama makanan yang memudaratkan dan yang kedua yang tidak memudaratkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Amirul dalam Info Sihat. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam unit 3 di bawah tajuk Minat untuk Sihat. Standard pembelajaran kita hari ini ialah 1.3.4 iaitu menilai makanan dan amalan pemakanan yang sesuai untuk mengelakkan penyakit tidak berjangkit. Okay. Mari kita lihat buku teks muka surat 18. Kita baca dulu apa situasi yang berlaku. Pameran yang berlangsung semasa kempen makanan berkhasiat di sekolah telah memperkenalkan banyak konsep baharu kepada Jimmy, Zeti dan rakan-rakan di sekolah. Selain pemakanan seimbang, sebagai pilihan terbaik, mereka juga mendapat pendedahan tentang makanan yang diproses secara sihat dan makanan yang kaya dengan antioksidan. Satu sesi soal jawab telah diadakan untuk memberikan beberapa maklumat tentang pemakanan sihat. Okay, mari kita ikut sesi soal jawab antara Jimmy, Zeti dan rakan-rakan mereka bersama-sama dengan Cikgu Firzana dan Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkenaan maklumat yang terdapat pada poster tersebut. Kita lihat ada 3 poster yang ditunjukkan dalam pameran tersebut. Ini adalah ringkasan daripada perbualan tersebut. Yang pertama, mereka telah berbincang tentang makanan yang diproses. Apakah di makanan diproses? Makanan diproses ada dua, iaitu yang pertama makanan yang memudaratkan dan yang kedua yang tidak memudaratkan. Maknanya yang ini bahaya kepada kita, yang tidak memudaratkan ia tidak berbahaya. Untuk bahagian yang memudaratkan, kenapa ia bahaya kepada kita? Dia menggunakan bahan kimia seperti contoh mi segera. Untuk makanan yang diproses secara semula jadi seperti mentega, keju, buah-buahan kering, ia boleh dimakan dan tidak memudaratkan badan kita berbanding dengan makanan yang diproses menggunakan bahan kimia. Seterusnya, kumpulan di antara mereka telah bertanya tentang kalori. Apa dia kalori sebenarnya? Kalori ialah tenaga yang tersimpan dalam makanan. Maknanya dalam makanan ada tenaga. Sebab tu kita makan, kita rasa lebih bertenaga. Namun kita kena ingat, jika berlebihan, kalori ini akan menjadi lemak dalam badan yang mengundang kepada penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes dan obesiti. Dan mungkin banyak lagi penyakit yang kita boleh dapat disebabkan lemak dalam badan. Yang seterusnya, antioksidan. Apakah makanan yang ada antioksidan? Makanan antioksidan terdapat dalam sayur dan buah yang segar. Untuk apa antioksidan ni? Antioksidan ini dia boleh menghindarkan kita daripada penyakit seperti kanser, jantung dan banyak lagi penyakit. Jadi kita kena ambil antioksidan daripada buah-buahan yang segar dan sayur-sayuran yang segar. Ini adalah gambar piramid makanan Malaysia. Pada tahun 2020, ini adalah piramid makanan yang sesuai digunakan untuk masa kini supaya kita lebih sihat. Di mana kita kena ambil banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar lebih banyak berbanding makanan yang lain. Di peringkat yang kedua, kita kena ambil kurang daripada sayur dan buah-buahan segar. Kita boleh makan roti, biskut, jagung, kentang, ubi dan jenis-jenis makanan yang sama jenis dengan apa yang disebutkan, apa yang di dalam gambar. Yang seterusnya adalah bahagian daging. Daging, ikan, telur, keju, susu. Ini adalah contoh makanan yang kita kena ambil dalam kuantiti yang sedikit. Dan yang terakhir ialah bahagian lemak. Bahagian lemak adalah makanan yang kita kena ambil paling sedikit. Ini adalah contoh gambar raja satu hidangan makanan yang seimbang. Kita boleh gunakan kaedah suku separuh. 1/4 untuk nasi, bijirin, roti ataupun mi. Satu bahagian 1/4 lagi ikan ataupun daging. Dan separuh lagi kita kena ambil buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar. Mesti ambil.
Ini adalah contoh makanan yang sihat. Okay, suku-suku separuh, nasi, ikan dan sayur serta buah. Okay, banyak lagi contoh makanan. Baiklah, jika anda mahu mengekalkan kesihatan diri anda, okay, jagalah pemakanan anda, makan makanan yang sihat, makan makanan yang seimbang, serta banyakkan minum air kosong. Okey, baiklah, itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.